Siti mula merasa panas. Dia rasa rimas, dia macam menolak untuk berubat tu. Jadi masa itulah Siti mula dirasuk oleh sesuatu. Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to Cengkih Channel. Thank you sangat-sangat kerana korang sentiasa support dengan Akak Cengkih. Hari ni Akak Cengkih nak share satu kisah benar yang dikongsi oleh salah seorang subscriber Akak, yang mana subscriber tu dia DM Akak dan dia minta Akak untuk share kisah dia dalam channel Akak. So Akak terima dan hari ni insyaAllah Akak akan cuba untuk share sebaik mungkin cerita yang diberikan. Okey, cerita ni dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Siti. Bukan nama sebenar. Okey. Kisah ni berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu, di mana masa tu background keluarga ni adalah keluarga yang hidup dalam tenteram, orang kata hidup dengan selesa, hidup dengan happy, gembira, bahagia. Siti ni dia dah berkahwin dan dia memiliki seorang anak yang berusia 5 tahun, anak lelaki. Jadi suami Siti ni dia bekerja sendiri dan juga Siti tinggal bersama dengan mak dia. Mak dia bekerja sebagai makcik kantin dan Siti juga kadang-kadang membantu suami dia dengan membuat kuih dan meletakkan kuih tu di kantin tempat mak dia bekerja. Jadi kalau kita tengok perjalanan hidup diorang ni bukanlah senang mana, bak kata Siti. Tapi entah kenapa kebahagiaan dia tu macam kita. Ada kala kita walaupun tak terlalu senang, tapi yang penting tu kunci dia bahagia. Itu yang penting. Okey. Jadi Siti ni lebih kurang bulan 5 ke bulan 6, Siti ni mula sakit tau. Dia mula merasa pening, dia mula merasa loya, dia mula merasa tak sedap badan dan dia mula merasa macam kesakitan, merasa sakit-sakit badan macam tu. Tapi dia tak layan sakit dia tu kan. Sehinggalah sakit dia ni membawa kepada suami dia sakit dan membawa kepada anak dia yang 5 tahun tu pun turut sakit. Jadi anak dia ni boleh katakan sejak tu tiap-tiap bulan sakit. Budak ni dia demam yang on off. Macam kejap demam, kejap tak, kejap demam, kejap tak. Macam tu. Dan Siti pun kira macam mengalami sakit dan mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Sejak pada itulah, sejak daripada bulan 5, bulan 6. Macam tu. Jadi membawa sehingga berlarutan ke bulan 10, sakit Siti semakin teruk dan gangguan yang Siti lalui pun semakin teruk, mimpi semakin pelik dan sebagainya. Jadi Siti ni dia ada rutin tau. Rutin dia maksudnya setiap hari lahir anak dia, dia akan bawa anak dia untuk ambil air penawar. Orang kata air yang didoakan, dan dia akan bagi pada anak dia. Tapi kali ni dia ambil air penawar tu dengan ustazah. Jadi dia minta dengan ustazah untuk buat rutin macam biasalah air penawar kan. Jadi masa dia nak buat air penawar tu, kira macam ustazah nak buat air penawar tu, ustazah tu dia merasakan ada sesuatu yang pelik kali ni. Sebab tak hairan lah kan, ustazah tu memang buat air penawar tu boleh katakan setiap tahun. Tapi kali ni ustazah tu rasa ada sesuatu yang pelik dalam keluarga Siti ni. Jadi ustazah tu pun masa Siti nak pergi ambil air penawar tu, ustazah tu bagi tahu pada Siti yang dia merasakan sesuatu tu pada Siti. Jadi Siti tak sedap hati. Bila tak sedap hati, mula berfikir sepanjang perjalanan nak balik tu, berfikir, mulalah rasa takut, rasa macam tak selesa tau. Memandangkan dia memang dah merasai ketidakselesaan tu sebelum tu dah makan bulan. Jadi bila balik sampai rumah, Siti pun mulalah minum. Kira Siti sekeluarga, sebab ustazah tu suruh minum dan mandi satu keluarga kan. Jadi Siti pun minumlah dan mandilah air penawar tersebut. Jadi nak dijadikan cerita, pada malam tersebut Siti didatangi mimpi dia menelan muntah dia dan dia merasa pahit yang teramat sangat pada anak tekak dia lah kan. Jadi dia pun terkejut daripada mimpi tu. Bila dia tersedar, alangkah terkejutnya dia
memang betul-betul muntah dan dia memang betul-betul merasa pahit kat nak tekak dia sebab dia dah termuntah dan dia dah tertelan muntah tersebut sikit. Okey, bermula daripada dia tertelan muntah tu, selepas tu mula sakit lagi teruk. Macam tu, sakit lagi teruk, bertambah-tambah sakit lah macam tu kan. Anak dia, suami dia pun sama, sehingga kan dia dimasukkan ke ward. Waktu bila masuk dalam ward, dia tengok pesakit, pasien-pasien lain ada di kiri kanan katil-katil sebab katil campur-campur kan. Jadi pasien tu tengok dia macam ketakutan tau. Tengok je dia, tak tegur, tak apa, cuma pandang je dia. Jadi sepanjang dia duduk kat situ 2 hari, dia orang tak tegur pun dengan Siti ni. Jadi Siti pun macam lagi bertambah takut, lagi bertambah rasa macam was-was, pelik, mencurigakan macam tu. Jadi Siti pun cakap dekat mak dengan kakak dia yang kebetulan masa tu datang melawat dia. Dia minta mak dengan kakak dia panggilkan ustaz. Mak tolong panggilkan ustaz, jangan panggil bomoh, panggil ustaz, saya dah tak tahan. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu mak dia diam, kakak dia ni pun macam menyampuk lah kan. Dia cakap, alah engkau ni semput je, esok tu baik lah tu, okey lah tu. Dia cakap macam tu. Jadi kakak dia ni macam orang kata tak percaya. Dia memang tak percaya dengan benda-benda mistik. Jadi lagi down lah perasaan Siti ni. Jadi bila Siti masuk dalam tandas tu dengan perasaan yang kecewa, kakak cakap macam tu, orang tengok dia macam ni, macam-macam macam tu kan. Dia masuk dalam tandas, dia nak basuh muka je asalnya. Bila dia tengok kat cermin muka tu, korang, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok dekat cermin tu, dia tak nampak pun muka tu, dia cuma nampak cermin aja. Masa tu dia mula nak rasa macam kita kan, bila kita dah nampak benda yang terkejut macam tu, kita nak mengucap tapi dia tak dapat mengucap, lidah dia keluh. Dia nak baca Al-Quran, tak dapat baca apa-apa pun sebab dia jadi bingung tau. Dia jadi bingung dan dia tak boleh nak baca apa-apa, dia tak nampak apa, tak boleh nak kata apa. Jadinya dia cuba pegang sebelah tangan, pegang cermin tersebut, sebelah tangan lagi dia tepuk-tepukkan muka dia. Bila dia tepuk-tepukkan muka dia, dia tetap tak nampak wajah dia dalam cermin dan dia menangis sekuat hati dan bertambah-tambah emosi dia tu jadi berbolak-balik. Dia berdoa supaya Allah tu buka pintu hati dia untuk ingat apa yang nak dibaca, ingat apa yang berlaku macam tu kan. Tapi masa selepas dia berdoa tu, azan. Bila azan, dia boleh ikut azan tu tau. Dalam-dalam dia lupa banyak benda, dalam-dalam lidah dia keluh banyak benda, dia boleh ikut azan tu dan dia boleh sebut Allahu Akbar. Okey, akak sambung cerita lagi. Jadinya selepas 2 hari dia berada di ward tu, doktor tak dapat detect apa-apa penyakit pun. Jadi dia pun balik. Selepas dia balik, bermulalah rutin dia untuk ulang alik ke hospital tersebut untuk nak cek lagi lah kan sakit apa. Doktor nak tahu lagi, dia pun nak tahu lagi sakit apa, jawapan apa pun tak ada. Sampailah ada seorang nurse tu, dia cakap dekat Siti, dia kata, Siti, lebih baik awak pergi cuba perubatan Islam. Maksudnya awak cari ustaz atau ustazah yang berpengalaman untuk orang kata mungkin awak ada penyakit yang lain yang kita tak boleh nak kesan kat hospital. Misi cakap macam tu. Jadi Siti ni pun berfikir-fikir nak balik dari hospital tu kan. Lepas tu Siti pun bagi tahu kat suami dia, abang kata nanti panggilkan ustazah, saya tak sedap badan, macam tu lah lebih kurang kan. Saya tak sedap badan, saya nak urut, dia kata kan. Jadi suami dia ni memang tak cakap apa. Itu yang bagusnya suami dia yang mungkin menjadi orang kata titik tanda kepada kejadian ni. Sebab suami dia sangat sayang kat dia. Jadi suami dia tak cakap banyak, dia pun faham isteri dia kan. Dia pun menghubungilah ustazah tu, minta ustazah datang untuk urut isteri dia, macam tu lah kan. Jadi keesokan harinya ustazah tu pun datang rumah nak urut Siti. Jadi hari pertama ustazah datang, masa tu mak dia kan kerja, suami dia pun kan kerja, jadinya tak ada orang kat rumah. Anak dia masa tu sekolah, jadi tinggallah dia seorang-seorang. Jadi ustazah tu pun kira macam masuk dalam rumah, dia tegur rumah tu macam ada sesuatu, tapi tak apalah, dia kata kita teruskanlah urut kan. Jadi ustazah tu pun urutkan dia. Ustazah tu mulakan daripada kaki. Bila ustazah tu mulakan daripada kaki, ustazah tu mengucap
panjang. Tahu sebab apa? Siti pun terkejut. Kenapa Ustazah? Jadi Ustazah tu cakap, Siti, kaki kamu ni sejuk. Sejuk dia, sejuk yang orang kata bukan sejuk kalau kita sakit ni disuam-suam sejuk macam tu, tapi dia sejuk yang beku, mana sejuk yang terlampau. Jadinya Ustazah tu kata tak apa, kita teruskan. Jadi Ustazah tu teruskan daripada kaki naik ke atas, sampai ke siku, sampai ke situ, sampai ke sini kan, urut step by step. Setiap kali Ustazah melangkah dari satu part badan ke part badan, Ustazah tu akan mengucap dan mengucap. Jadi Siti ni dia jadi makin orang kata makin berdebar lah kan, sampailah orang kata habis. Jadi Ustazah pun bagi air penawar, dia pun minum air penawar. Lepas tu kiranya macam Ustazah ni pun teruslah mengurut. Jadinya hari yang ketiga kurang, Ustazah tu pula yang muntah yang teruk. Dia muntah sampai Siti pun cakap, yang Siti pun kesian tengok Ustazah tu muntah. Tapi sebelum tu korang, masa Ustazah tu urut Siti kan, bila kita urut ni tangan kita macam melumur lah ke badan orang yang diurut. Masa Ustazah tu melurut, ada butiran-butiran halus. Macam mana nak cakap, pada badan Siti ni sebenarnya ada butiran-butiran halus. Jadi Ustazah ni macam dah meremang, macam tu meremang. Jadi Ustazah ni pun cakap, kira macam Ustazah ni akan balik, dia akan berubat dari rumah lah, macam tu kan. Jadi bila Ustazah tu balik rumah, cuba berubat untuk Siti apa semua, berlawan dengan benda tu, Ustazah tu cakap benda tu terlampau kuat tau. Jadinya Ustazah tu start pada tu dia diganggu. Sejak pada tu jadinya Ustazah tu rasakan yang dia memang tak boleh nak lawan, dia tak boleh nak cuba untuk mengubati Siti. Ustazah tu ada kenalkan Siti kepada seorang ustaz. Ustaz ni dia berada di Kuantan. Jadi Siti dengan suami dia pun pergilah ke rumah ustaz ni untuk berubat. Jadi bermulalah kisahnya pula Siti berubat dengan ustaz ni. Bila sampai kat rumah ustaz ni dah dapat gambarkan, kira macam Siti tak cerita apa-apa pun masalah Siti pada dia, masalah keluarga Siti pada dia, apa yang Siti alamin. Tapi ustaz ni cakap memang ada yang tak kena dengan keluarga Siti ni. Jadi pada Siti sendiri ada yang tak kena. Jadi ustaz tu nak tengok Siti, dia bukan boleh scan ada hantu, tak ada hantu korang. Sebenarnya hantu ni ustaz tak boleh nak scan, tapi ustaz boleh nampak. Ustaz tanya dekat Siti, warna apa bawah mata kamu ni Siti? Jadi Siti pun jawab, ustaz, saya sebenarnya sakit, tak sihat, saya tak cukup tidur, saya tak cukup rehat. Jadi tak hairanlah ustaz kalau mata saya, bawah mata saya ni lebam. Jadi Siti cakap lah macam tu kan, dalam keadaan tak bermaya kan. Tapi ustaz cakap bukan masalah lebam, masalah sekarang ni bawah mata Siti ni ada berwarna hijau. Maknanya bawah mata dia ni berwarna hijau. Patutlah saya tengok orang sekeliling saya macam takut-takut tengok saya. Wak Ima, anak dia sendiri pun tengok dia tu macam menakutkan. Jadi dia pun berceritalah lagi, kira macam Siti ni pun berceritalah, barulah dia teringat sebelum dia sakit teruk tu, jadi dia mengalami gangguan demi gangguan sebenarnya. Gangguan yang mana dia suami dia menampak kelibat orang lalu macam tu lah kan. Jadinya pernah juga dia dengar bunyi tarik kerusi dekat dapur, tapi bila dia pergi tengok tak ada orang pun yang tarik kerusi kat dapur, ataupun tak ada siapa-siapa pun kat dapur. Lepas tu ada pula dia kira macam dia dengar bunyi air tau, bunyi air. Korang bayangkanlah, korang duduk malam-malam sesaja ke siang sesaja, tiba-tiba bunyi air mencurah, air paip tau. Tapi bila korang pergi tengok paip tu tak buka pun, tak ada apa pun yang berlaku pada paip tu, tapi air tu meleleh berbunyi sama, kira macam menyeramkan tau tak. Pernah juga satu kali kejadian yang berlaku terhadap suami Siti ni tau. Kejadian dia macam ni, suami Siti ni nampak Siti ni pergi ke dapur. Jadinya suami dia nampak isteri pergi dapur, biasalah kan, dia tak tahulah genek-genek, dia pun pergi ke bilik nak tidur. Tapi alangkah terkejutnya korang, bila dia buka pintu bilik, dia tengok atas katil Siti yang sedang tidur. Takkan korang tergamam kalau korang lalui situasi macam tu? Korang rasa-rasa macam tu yang memang isteri kau, tapi bila korang buka pintu kau tengok, terkejut suami dia sampai suami dia pergi ke katil tu, masuk dalam selimut, tutup selimut, terus terlena dalam keadaan macam tu. Ada satu lagi kejadian yang berlaku pada Siti, tapi
tak berlaku pada suami dia. Kejadian dia macam ni. Okey, Siti ni dia ada dengar bunyi di dekat atas bumbung. Atas bumbung bunyi, orang kata tak sure lah kak, bumbung ke siling kan. Dia bunyi macam dicakar tau, macam bunyi cakar, orang kata yang berulang-ulang macam tu. Macamnya bunyi dia macam ni digambarkan. Bunyi seperti pohon kayu yang ada daun tu bila diserik di atas jalan. Macam mana bunyi dia? Cuba akak bayangkan. Akak pun tak dapat nak bayangkan lagi. Korang cubalah bayangkan ya. Jadi masa bunyi tu berulang-ulang, maksudnya bunyi-bunyi macam ni berlaku dari hari ke hari. Jadi berulang-ulang. Dia ada satu hari tu bunyi tu disertakan dengan kipas yang bergoyang. Maknanya Siti duduk dalam bilik, dia tengok kipas tu bergoyang. Jadinya dia pun dengar bunyi tu. Jadi seram kan, jadi seram, menakutkan, jadi macam tak tenteram macam tu kan. Jadi dia nampak tu, terus dia panggil suami dia, abang tolong, kata macam tu kan. Jadi bila suami dia datang, alangkah terkejutnya, serta merta Siti cakap yang kipas bergoyang tu berhenti dan juga bunyi tu serta merta berhenti. Keadaan jadi normal. Jadi seolah-olah macam benda tu dituju hanya pada Siti je. Kadang-kadang tu korang, Siti akan dengar bunyi pasir yang dilepaskan. Maksudnya pasir yang dilepaskan di atas bumbung. Macam mana macam tu kan. Dilepaskan di atas bumbung. Dia dengar berulang-ulang, kira macam tu. Jadinya ketakutan demi ketakutan yang mendatangi keluarga dia. Jadinya ustaz pun tegur. Ustaz tegur kata keluarga Siti ni memang ada yang tak kena kan. Jadi ustaz minta Siti untuk berubat lah kan. Jadi Siti memang pergi nak berubat pun. Jadi ustaz tu terang pada Siti, dia bagi daun bidara. Minta suami Siti dia ajar dengan bacaan-bacaan ruqyah. Kiranya baca ayat kursi, baca 3 kul dan sebagainya dekat dalam bilik. Takkanlah ustaz tu pula yang nak libas macam tu kan. Kira macam sapu daun bidara kat badan Siti. Jadi suami dia lah kena buat dekat dalam bilik kat rumah ustaz tu. Jadi diorang pun akur dan diorang masuk bilik. Jadi diorang buatlah proses tu yang seperti mana diajar. Sebelum tu diorang lapik tempat tidur tempat baring Siti tu dengan kertas putih. Jadinya bermulalah melibas orang kata apa, menyapu-nyapu pada badan Siti dengan daun bidara tu. Lepas tu bila dah siap, Siti pun pakai baju balik apa semua gedek semua. Jadi suami dia pun dah siap apa semua, panggil ustaz tu balik, masuk bilik tu. Ustaz tu bawa lampu untuk suluh lah apa yang ada pada kertas tu tadi memang kosong. Jadi kertas yang kosong putih tu, alangkah terkejutnya korang bila ustaz tu, Siti, suami dia nampak apa yang ada atas kertas tu. Miang buluh ada, besi-besi halus ada, lepas tu kira macam pasir pun ada, jarum-jarum lebih kurang macam tu lah kan, pun ada pada kertas tu. Jadi terkejutlah Siti ni. Jadi macam baru Siti sedar. Sebenarnya Siti dah sedar daripada ustazah yang sebelum ni yang ubat dia tu, bahawa dia disantau. Tapi orang kata kekuatan dia untuk menyedari bahawasanya dia memang disantau tu lebih kuat bila dia berubat dengan ustaz ni tau, Ustaz Kuantan ni. Jadi ustaz ni cakap tak apa, kita cuba berubat. Okey, bila cuba berubat, masa tu Siti kira macam ustaz tu cuba rukiahkan Siti tu lah. Siti jadi lembik, jadi longlai, terjatuh, terjelepuk macam tu. Ustaz tu pun buatlah air penawar, air bacaan rukiah. Siti pun baliklah daripada rumah ustaz tu pada hari tu. Jadi ustaz tu pesan suruh amalkan minum dan mandi air penawar tu. Jadi Siti pun orang kata apa, mengamalkanlah mandi air penawar tu. Air penawar ustaz tu diselang-seli dengan air penawar yang dia ambil dengan ustazah sebelum ni kan. Dia masih lagi tak boleh membaca Al-Quran. Dia masih lagi tak boleh nak baca ayat-ayat macam ayat kursi apa semua, nak sebut macam orang kata zikir, dia tak boleh. Yang dia boleh sebut Allahu Akbar, azan Allahu Akbar, itu dia boleh sebut. Jadinya mak dia mengaji orang dewasa. Jadi orang yang mengaji tu akan datang setiap hari lah kat rumah dia untuk mengaji. Jadi bila masa selepas berubat dengan ustaz ni, bila orang datang mengaji
mengaji rumah dia rasa macam nak halau je orang-orang yang mengaji tu korang. Dia rasa macam panas lah, dia rasa macam rimas lah dengan orang-orang mengaji, tak sukalah macam tu. Tapi dia kuatkan semangat dia sebab dia dalam proses untuk berubat kan. Dia kuatkan semangat dia kata kat diri dia yang dia kena lawan perasaan tu. Dari hari ke hari dia bolehlah lawan perasaan tu, tapi dia tetap juga tak boleh nak mengaji sama macam diorang. Dia tetap juga tak suka dengan orang kata bacaan-bacaan ni apa semua kan. Okey, jadinya dalam keadaan macam ni Siti rasa down sangat-sangat. Rasa macam yelah kalau kena pada kita dah lah sakit, dengar macam-macam, stres, jadi mental, jadi down, jadi sebagainya. Dia dah mula rasa macam tak nak dah orang kata teruskan untuk berlawan, untuk berubat dia ni. Sehinggalah anak dia datang peluk dia tau. Anak dia peluk dia. Lepas tu anak dia cakap, "Mami jangan risau." Dia kata, "Mami kuat." Dia kata, Adik sayang Mami. Adik sentiasa bersama dengan Mami. Lebih kurang macam tu lah kan ayat dia kan. Jadinya bila seorang ibu ni, dia dengar orang kata anak kecil walaupun 5 tahun ni macam memahami perasaan dia tu, dia mula ada satu perasaan ingin lawan. Dia nak lawan situasi ni seboleh-bolehnya. Dia nak selamatkan keluarga dia. Jadi Siti ni pun teruskan orang kata ikut nasihat daripada ustaz ni. Ustaz ni ada bagi satu petua yang rebus air tu, rebus air ni, baca tu, baca ni. Akak pun lupa dah apa bendanya. Tapi Siti ikut step by step apa yang ustaz tu sarankan. Bila Siti minum air tu korang, alangkah terkejutnya Siti tu muntah. Kira macam Siti tu keluarkan balik air tu. Yang keluar daripada air tu orang kata biji-biji manik. Macam tu lah orang kata kan. Jadinya dia terkejut. Apa yang ada dalam badan ni, dia tak pernah makan benda-benda macam tu. Yelah, siapa nak makan biji-biji manik? Tapi bila dia minum air tu, dia keluar biji-biji manik yang entah datang daripada mana. Jadi Siti pun hubungi ustaz tu lagi. Jadi ustaz tu dia ada bagi pendinding tau pada Siti ni. Kira dari masa ke semasa ustaz tu akan follow Siti. Siti akan sentiasa berhubung dengan ustaz ni. Dan ustaz ni tambah pula ustazah pun sentiasa tolong Siti, sentiasa follow Siti. Kiranya kedua-dua ustaz-ustazah ni bagi pendinding pada Siti dengan kekuatan tu. Alhamdulillah Siti berangsur orang kata berangsur okey, berangsur pulih lah. Maknanya bolehlah baca sikit-sikit, bolehlah sebut sikit-sikit kan. Jadi bila Siti dah macam rasa reda sikit keadaan dia, timbul perasaan ingin tahu tau siapa yang buat dia. Sebab kedua-dua ustazah ni cakap Siti kena santau angin, ustaz ni pula cakap benda yang sama, Siti kena santau angin. Jadi Siti timbul perasaan ingin tahu siapa yang santau dia. Jadi Siti pun tanya pada ustaz ni siapa yang buat dekat dia. Ustaz ni tak boleh scan sebenarnya siapa engkau santau aku santau kau, memang tak tahu. Satu cara penyelesaian dia, kita mencuba. Jadi ustaz ni nasihatkan supaya Siti buat solat istikharah. Mana kita minta pada Allah supaya Allah bagi petunjuk kepada Siti siapa yang buat dia. Jadi Siti ni pada mulanya tak nak buat sebab dia fikir apa tahu? Dia fikir, dia takut kalau orang yang buat tu adalah di kalangan ahli keluarga dia. Jadi dia macam tak boleh terima. Sebab selalunya kalau kita dengar cerita daripada orang, biasanya kalau buat ni kira orang terdekat lah kan yang akan buat dia. Kira adik-beradik ke, ipar ke, macam tu yang terdekat, yang cemburu kan. Jadi Siti tak nak buat. Tapi atas nasihat daripada ustazah ni, kira macam ustaz ni cakap kalau Siti tak buat, kira orang tu dia kurang datang. Mana kalau dia tahu, dia tak akan datang rumah Siti sebab dia tahu Siti sakit. Tapi kalau dia nak tahu, dia akan datang sekali-sekala rumah Siti sebab dia nak tahu perkembangan Siti. Jadi Siti makin takut lah. Bila Siti makin takut, Siti pun kuatkan hati buat ikut cakap ustazah ni. Dia pun mulalah solat istikharah selama 3 hari. Dan korang ni menurut kata Siti tau, Siti bagi tahu ketiga-tiga hari tersebut dia nampak seseorang dalam mimpi dia. Maksudnya bila dia solat istikharah, dia nampak orang yang sama selama 3 hari. Kebetulan maksudnya ustaz-ustazah pun kebetulan memang dia kira macam buat solat hajat sama-sama mendoakan Siti. Alhamdulillah dengan izin Allah nampak orang yang buat tu nampak. Dan Siti macam tak percaya tau. Sebab orang yang buat dia tu adalah orang yang kira rapat
ubat dengan Siti. Maksudnya orang tu bila Siti sakit, sebab mak dia ni kan, mak Siti ni kan bekerja, jadi tak boleh nak jaga Siti. Siti pernah operate appendix. Jadinya orang tu datang tolong masakkan untuk Siti, tolong orang kata bakar-bakar ikan untuk Siti, kira macam tolong apa yang patut untuk Siti. Jadi Siti sayang dia macam Siti sayang seorang ibu. Terasa sangat berhutang budi. Tapi alangkah orang kata pahitnya perasaan Siti bila orang tersebut yang dinampak masa dia istiqarah. Orang yang dimaksudkan dia adalah jiran dia sendiri, makcik yang tolong ubatkan dia. Makcik ni dia ada kebolehan untuk mengubati orang yang macam ada masalah. Macam Siti kan ada Fendi, Siti ni bercerita dia ada masalah Fendi kan, jadi makcik ni pun offer diri untuk kira ubati Siti. Mungkin masa tu lah Siti tak tahulah kan apa yang dijampi oleh makcik ni dekat dia pun Siti tak tahu. Tapi akak ni bertanya pada Siti, kenapa makcik ni sanggup buat pada Siti macam ni? Siti cakap mungkin sebab dia cemburu, iri hati dengan kebahagiaan keluarga Siti. Siti tak senang mana pun Siti cakap, tapi yang penting bahagia. Macam tu. Jadi bila dia dah tahu yang makcik tu buat, menjauhkan diri daripada makcik tu lah dia buat tu, Siti tu mendoakan supaya orang kata diberi petunjuk lah pada makcik tu kan. Dan makcik tu untuk pengetahuan korang dah jatuh sakit stroke. Jadinya orang kata kifarah tu sedang berpusing untuk makcik tu. Jadi walaupun Siti ni berubat, walaupun makcik tu dah sakit, kira makcik tu pakai pampers, tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, tapi gangguan tu sentiasa datang pada Siti tau. Kira macam masih mengganggu. Yelah sebab bukan makcik tu yang ganggu pun, benda yang dia hantar yang ganggu kan. Jadi Siti ni jadi tak tenteram, tak tenang. Jadi abang dia ni cuba bawa Siti pergi jumpa bomoh tau. Jadi bomoh ni kira macam dia cuba, orang kata cuba dengan cara dia. Siti boleh terima mula-mula, lepas tu Siti tak selesa, jadi Siti tak teruskan dengan bomoh ni. Dan juga mak dia ada bawa Siti ni kepada seorang ustaz. Tak sure lah ustaz yang mana, tapi ustaz ni katanya ustaz yang diperkenalkan oleh seorang makcik. Ustaz pun datang ke rumah Siti untuk berubat Siti sekeluarga. Jadi bila ustaz tu datang ke rumah Siti, kiranya ustaz tu akan mulakan berubat dengan memagar rumah. Jadi bila ustaz tu nak pagar rumah, masa tu lah kan, masa nak pagar rumah, nak mula berubat apa semua tu, Siti mula merasa panas. Dia rasa panas, dia rasa rimas, dia macam menolak untuk berubat tu. Jadi masa itulah Siti mula dirasuk oleh sesuatu. Masa tu Siti, sebelum dia dirasuk oleh sesuatu tu, Siti mula-mula dia muntah tau. Dia muntah yang mengeluarkan sedikit darah, macam muntah tu bercampur darah semua. Tiba-tiba dia meracau macam tu. Lepas tu dia mengeluarkan suara yang garau macam tu. Kiranya ustaz tu pergi pada Siti, dan ustaz tu mulalah bertanya kepada Siti macam-macam. Maknanya ustaz tu tanya, dari mana engkau, siapa yang hantar kau. Jadi benda yang merasuk Siti tu, dia diam mula-mulanya. Lepas tu ustaz tu tanya lagi, dari mana engkau, siapa yang hantar engkau. Jadi Siti pun menjawab, aku datang dari sini. Dia tak cakap pun siapa yang hantar dia tau, tapi dia cakap aku dihantar oleh seseorang, aku datang dari rumah dekat sini je. Jadi ustaz tu pun suruh benda yang merasuk tu, sebab benda tu sebelum tu dia mengakui yang dia tu iblis. Macam ni dia cakap, aku adalah iblis. Macam tu, aku dihantar oleh tuan aku. Jadinya ustaz tu pun berbalas cakap, tanya siapa tuan kau. Dia tak jawab. Jadi dari mana engkau datang? Mula-mula dia tak jawab. Lepas tu ustaz tu tanya lagi, siapa tuan engkau, dari mana engkau datang. Jadi iblis tu pun jawab, aku datang dari sini je. Maksudnya aku datang dari rumah dekat sini je. Macam itulah kan. Jadinya dia tak nak cakap tahu dari mana, siapa yang hantar dia, tuan dia hantar dia kan. Jadi ustaz tu suruh tunjuk arah rumah yang dia datang tu. Macam tu, rumah tuan dia. Jadi dia pun tunjuklah rumah makcik, mana jiran sebelah rumah Siti. Dia tunjuk betul-betul sebelah rumah Siti, jiran yang dikatakan makcik tu lah, jiran Siti tu lah kan. Jadi Siti pun lebih, orang kata, lebih yakin. Dan kali ni memang tak ada orang kata tak ada kelirunya. Memang betul makcik itulah yang menghantar selama ni gangguan-gangguan. Kira dia minta bantuan daripada benda yang salah untuk mengganggu keluarga Siti.
ustaz tu buat tu, Siti jadi keadaan tu jadi semakin, orang kata apa, semakin pulih lah, semakin pulih, keadaan semakin reda, dan Siti semakin, orang kata semakin sihat macam tu. Jadinya Siti nak tekankan kat sini bahawa Siti sebenarnya masih diganggu, sebab gangguan-gangguan yang bunyi, gangguan-gangguan kelibat ni dia takkan hilang serta-merta tau. Dan sehingga hari ini yang akak sebut ni, Siti masih juga diganggu dengan bunyi-bunyi yang pelik-pelik, tapi benda tu dia jadi macam apa? Macam dah sebati dengan diri dia jadi macam dah lali tau. Lama-lama dia akan jadi macam, bila kita berubat, bila kita dah boleh sebut kalimah-kalimah indah ni, jadi dia macam rasa lebih kuat tau untuk menghadapi situasi-situasi macam ni. Moral daripada kejadian ni korang, perbuatan santau adalah syirik dan kurafat, dan perbuatan ini adalah ibarat menyekutukan Allah dengan perkara lain. Kalau boleh dielakkan, bukan kalau boleh, seboleh-bolehnya boleh dielakkan selagi kita berpegang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih korang kerana korang sudi mendengar cerita yang akak share ni. Dan dalam kesempatan ni juga akak nak mohon korang untuk mendoakan supaya Siti dan keluarganya terhindar terus daripada sihir santau ni. Semoga Siti dan keluarga sentiasa sihat walafiat. Sebelum tu korang jangan lupa untuk subscribe akak dan tekan loceng untuk sentiasa mengikuti notification daripada Cengkeh Channel. Bye.